Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh 2-3 hari, 4-5 hari kita nak bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kita harap dan kita sangat-sangat meletakkan pengharapan kepada Allah agar kita dipertemukan dan diberi barakahnya Ramadan Al-Mubarak atas kehidupan kita. Dan kita harap Ramadan ini adalah sebuah keampunan atas segala macam kelemahan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tengok pada poster kita tu, hari ini tajuk Ramadan datang lagi. Rasanya tiap-tiap tahun tajuknya sama je. Ramadan datang lagi, Ramadan datang lagi. Cuma kita lah tu punya kelemahan yang sangat banyak. Harus diberi peringatan demi peringatan. Baik, kita nak share satu hadis baginda Nabi SAW dalam tempoh lebih kurang 40 minit lagi, insya-Allah. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ni imam madhab yang keempat selepas Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Ahmad Hanbal. Ya, Imam Ahmad Hanbal atau Imam Ahmad ni dia anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Okay, dia mengaji fiqh ya dengan Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i. So Imam Ahmad ini dia ahli hadis yang dia telah meriwayatkan satu hadis yang sahih berhubung kena betul pada tajuk kita. Ramadan datang lagi, Ramadan tiba lagi, Ramadan dia begitulah maksudnya. Baik, saya terus kepada kalimah tu. Nabi SAW bersabda, qad ja'akum ramadanu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sama dengan tajuk kita. Okey, qad ja'akum ramadanu, telah datang kepada kalian, yakni bulan Ramadan. Satu. So kita paling tidak waktu hidup dah kerja lama dah dengan takaful ni, tak tahulah bulan Ramadan ni bulan keberapa entah dalam Islam. Kita selalu hafal Januari, Februari, Mac, April. Kadang-kadang bulan Islam sampai ke pencet belum menghafal kita. Kan? Kalau bulan Rejab bulan ke-7, bulan sekarang Syaban bulan ke-8, Ramadan bulan yang ke-9. Okey, daripada bulan-bulan Islam. Bulan Islam ni dijelaskan clear di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf pada surah ke-7 ayat 36 tu clear dah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jumlah 12 bulan tu clear, memang termaktub. Jadi kata Nabi, qad ja'akum ramadanu, telah datang dan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Yang Ramadan tu datang tapi kita belum tentu sampai ke Ramadan. Ada sahabat kita meninggal dalam bulan Syaban, bulan Rejab tak sempat. Tapi kita alhamdulillah dalam keadaan yang ingat pun selalu lupa. Ingat sikit selalu lupa pada Allah Ta'ala. Engkar banyak berbanding taat. Jadi begitu keadaan tapi Allah panjangkan. Dan Allah kata Ramadan itu, Nabi kata syahrun mubarakun, bulan Ramadan yang tiba ini terhadap kamu adalah bulan yang mubarak. Mubarak ni apa? Keberkatan. Di dalamnya ada keampunan, di dalamnya ada syurga, di dalamnya dijauh api neraka, di dalamnya diganjarkan pahala gandaan yang tiada tolok bandingnya. Tak ada had. Itu nama keberkatan.
dalam bulan Ramadan ni apa je yang kita buat, maka melepasi kebaikannya daripada bulan lain. Syahrul Mubarak, bulan yang barakah. Tu. Jadi dua. Pertama, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Satu. Apa itu bulan Ramadan? Hadza syahrun, kata Nabi, inilah bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dua. Bagaimana kita nak terjemahkan keberkatan ini pada kita sepanjang bulan Ramadan? Maka Allah, Nabi menyebut iftaradallah alaikumus siyamah, di dalamnya kami telah mewajib dan memfardukan kalian itu puasa. Puasa menghadirkan kerahmatan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adanya kerahmatan, tapi berpandukan kepada puasa. Itu dia punya ikatan dia. Kalau bulan Ramadan ada keberkatan tak? Ada. Tapi puasa tidak, maka keberkatan tak ada. Kan? Atau kita menggunakan kalimah keberkatan tapi puasanya tunggang langgang, maka tak ada. Maka sebab itu, ini kita nak fokus awal-awal ni. Iftaradallah alaikumus siyamah, Allah telah memfardukan kepada kalian itu puasa. Satu-satunya ibadah terunggul dalam bulan Ramadan adalah puasa. Solat memang dah buat selalu dah, kan ya? Ini benda yang selalu dah. Cuma nak bagi tahu bahawa satu-satunya ibadah yang telah difardukan oleh Allah. Puasa ada tak? Ada. Puasa lain ada, Isnin, Khamis. Kenapa tak buat? Sunat. 13, 14 hari putih, kenapa tak buat? Sunat. Akhirnya menyunat aja sepanjang tahun. Sunat. Tapi tak, dalam tempoh setahun, di antara yang sunat itu, Allah kata by hook or by crook, ni bulan ni kena buat. Bulan ni kena buat. Kenapa? Kerana bulan ini Allah suruh kita buat. Kenapa? Kerana Allah nak letakkan kita sebagai la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Itu kaedah dia. So kalau kita nak bulan Ramadan ini beroleh keberkatan atas kita, maka jaga puasa Ramadan. Macam mana nak jaga puasa Ramadan yang wajib, yang sunat, yang simple-simple tu tak apa, tinggal dulu. Kadang-kadang kita kata okey, nak jaga puasa Ramadan mestilah bersahur sekian. Bukan yang itu. Itu tambahan, aksesori saja. Tapi kalau nak jaga supaya dia tidak sia-sia, kita ganding lagi. Semalam saya di MITI, Jalan Duta, cerita tentang lebih kurang macam ni juga. Nak bagi tahu bahawa jangan cemari puasa kita sehingga puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Puasa cuma sekadar tinggal makan dan minum, tapi kita tak batal puasa, tapi kita batal pahala puasa. Okey, baik. Ciri-ciri bagi menghadirkan keberkatan di dalam bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Jadi jaga betul-betul puasa Ramadan. Tahajud nanti sekejap. Memang sepanjang tahun pun terkejut aja. Jadi tenang-tenang je yang tu. Jaga ni yang besar ni. Okey, ngaji Quran pun nanti kejap. Kenapa? Sebab sepanjang tahun baca WhatsApp aja kerja kita. Jadi tenang-tenang. Ni fokus yang paling besar. Ramadan adalah tuntutan fardu. Ya, tuntutan fardu. Jaga dia macam mana? Hadis pertama. Ini nak jaga Ramadan supaya Ramadan itu barakah dengan ibadah puasa. Tolong jaga 3 benda. Ramadan, keberkatan, asalnya puasa. Puasanya elok, keberkatan dalam Ramadan. Puasanya jatuh, selesai, habis, tak ada apa-apa. Okay? Jadi bagaimana kita nak jaga puasa kita? Pertama, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak mampu atau tidak meninggalkan qawla zur, kata-kata yang keji, bohong, dusta, cakap yang tak ada manfaat, wal amala bihi, dan amal macam tu juga. Amal-amal yang sia-sia, amal-amal bohong, amal-amal dusta, amal-amal yang tiada manfaat. Maka falaisa lillahi hajatun
Allah tidak berhajat kepada kita ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak berhajat kepada kita untuk meninggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? Kalau awak tak boleh tinggal mulut yang suka mengata ke orang, mulut yang suka bercakap tentang orang lain, tak ada kena-mengena. Anak Norman Hakim dengan Abi Abadi, dia nak menikah di mana, ikut suka dia lah. Bukan sepupu sepapat kita pun. Yang kita sibuk duk cakap, kau tengok tu anak Abi Abadi, biar kat dia lah. Kan ini kadang-kadang yang merapunya, tak ada kena-mengena dengan kita. Kita bincang pasal diri kita. Mulut kena jaga. Pertama, disebut qaula zur, kata-kata yang tiada berfaedah. Kalau kita tahu kata-kata tu tak ada faedah, keep quiet. Oh, cakap orang putih. Tu. Kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, cakap yang baik-baik ataupun diam. Wal amal bihi, dan amal-amal yang macam tadi, amal-amal yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kita puasa. Kenapa tak perlukan? Sebab puasa itu dia takkan dapat apa-apa. Sebab tu ini poin pertama. Kalau nak jaga puasa, menghadirkan keberkatan dalam bulan Ramadan, tinggal bahasa-bahasa yang tak baik dan kalimah-kalimah yang tiada matlamat. Tinggal perangai-perangai yang tak senonoh, tak habis-habis duk buat benda yang bukan-bukan, skema kiri kanan gitu dan sebagainya. Itu satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Satu. Hadis yang kedua, nak jaga puasa, sebelum kita tengok benda yang sunat dulu, kita tak nak rosakkan puasa kita. Hadis daripada Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Su'aib Al-Naw. Dia kata apa? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ada kala manusia yang berpuasa itu mereka tidak beroleh apa-apa illa al-ju', kecuali lapar dan dahaga. Kan? Wa rubba qaimun, atau ada juga di antara manusia yang qaimun, bangun bertahajud, qiyam, ya, laisa lahu min qiyamihi, mereka tidak beroleh apa-apa daripada qiyamul lail mereka illa sahar, kecuali berjaga malam apa pun tak dapat. Nah ini rupa-rupanya ada orang puasa tapi dia miskin di akhirat. Dia ada orang puasa tapi tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tambah-tambah saya pernah ni kejadian benar ni, seorang anak murid saya, orang perempuan, dia solat tahajud. Orang perempuan dia tahajud. Kan dia ada solat, laki dia tak bangun-bangun. Laki dia terkejut. Jadi ni dia bangun tahajud, cantik tak bangun tahajud? Cantik. Tapi lepas tahajud semua elok tu kan, dia ambil kamera, ambil gambar Quran dengan sejadah dia. Kemudian hantar gambar tu dekat ustaz pukul 4 pagi. Kau ingat ustaz tak reti tidur? Dia bagi salam, assalamualaikum ustaz, terima kasih, banyak-banyak syukur, alhamdulillah. Ustaz didik kami sehingga kami dapat solat tahajud 8 rakaat tambah 3. Daripada tadi dapat pahala, dia hantar je WhatsApp kat ustaz, hilang puncik, habis semua sekali. Ni. Ada orang yang qiyamul lail tapi sia-sia, ada orang yang puasa sia-sia. Pagi-pagi datang punch in saja. Kau tahu tak? Kau tahu tak? Habis. Kan? Tak payah ambil tahu. Kalau pun orang tak tahu, kau tak payah bagi tahu. Udah selesai itu aja. Buat je kerja insya-Allah. Dalam bulan Ramadan, kaedah paling baik kata ulama, falyaqul khairan, bercakap apa yang perlu, aw liyasmut. Kemudian dia, ada orang kata, ustaz, saya tambah sikit lagi ustaz, saya tidur. Jadi tak payah cakap lah kalau tidur. Kenapa perlu tidur? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu sha'imul ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu hadis tu dekat nak palsu hadis tu. Itu kadang merapu-merapu juga kita ni. Baik. Itu yang kedua. Ada orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa. Dan yang ketiga, nak jaga juga dalam bab salat ini, hadis sahih daripada Abu Hurairah, laisa siyamu minal akli wasyarab.
puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum sahaja. Maksudnya puasa jangan risau tentang batal puasa, tapi puasa yang dirisau adalah batalnya pahala puasa. Makan tak? Tak ada. Minum tak? Tak ada. Berjimat di siang hari pun tak ada. Habis tu ada pahala ke tidak? Tak ada. Kenapa? Daripada pagi sampai petang mengantar orang. Habis. Maka batal tak puasa, tak batal, tapi batal pahala puasa. Maka sia-sia lapar kita, free, tak dapat apa-apa. Maka di sini juga innamas siyamu, sesungguhnya puasa yang benar itu minal lagwi, menjauhkan kalimah-kalimah yang melalaikan. Duduk di rumah lagu Hindustan siang malam pagi petang. Muskurani ki wajah tum ho, gunggulani ki wajah tum ho, जिया जाए ना होरे पिया रे. Sambung. Iya. Okey. Iya sungguh. Okey. Bukanlah tak boleh. Tambah-tambah baru ni saya tengok dia menyanyi lagu apa tak macam budak Dajjal 6 nyanyi. Apa nama grupnya? The Gadis. Okey, baik. Dia lalu dekat Facebook. Kita bukan nak tengok kan. Okay. Baik. Nah, kata Nabi, puasa yang sebenar bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Puasa yang sebenar itu innamas siyamu minal lagwi, menjauhkan kalimah-kalimah yang melalaikan kita. Ya, kalimah-kalimah yang lagha dan juga warrafat, daripada mengeluarkan kalimah-kalimah yang lucah. Jangan bercakap benda-benda yang aib pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka ada ketiga-tiga sifat ini menjadikan orang yang berpuasa miskin di akhirat, muflis di akhirat. Mengeluarkan kalimah-kalimah lucah. Kita pula zaman sekarang ni bukan main maki hamun. Dalam Facebook tu, kalau adalah orang kerat satu ustaz punya ceramah lah katakan, netizen tu dia komen macam dia ketua mufti. Tu tak sedar ke diri, SPM pun 3 kali tak lepas. Ya, kadang dia komen itu lupa diri dia siapa. Kan tak pernah ngaji hadis, tak pernah mengaji Quran dan sunnah, semua tak pernah. Tapi dia komen tu macam dia hafal 300,000 hadis. Allah Rabbi. Maka jangan buat kalimah-kalimah lucah maki hamun. Jangan ada kalimah-kalimah yang melalaikan kita. Kurangkan dengar lagu bulan Ramadan. Kalau tak larat nak baca Quran, on je Quran tu sebelah kita, kut-kut kita boleh ikut sepatah dua. Jangan ada juga di sini orang-orang yang berkata keji, berbohong, berdusta dan sebagainya. Janji cari je orang yang nak masuk ke package takaful kita tu, cerita yang benar je, jangan cerita di luar daripada batasan. Iya ada, tiba-tiba jadi rupa tak ada rupanya. Takaful tak suruh pun cerita benda tu, kita yang pergi cerita lebih-lebih ejennya tu. Dia ada benda tu. Ya, maka jangan bohong kiri kanan ni semua tak mau. Maka dan di sinilah orang yang boleh jaga apa yang kita panggil Ramadan yang barakah, yang betul-betul diselenggara baik oleh puasa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang ketiga. Masuk yang keempat dalam hadis ni kata apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Cuba buka pintu hati dan pintu akal kita ni. Ramadan yang penuh barakah dengan penjagaan puasa yang benar tadi, tuftahu fihi abwabul jannah. Dengan puasa kalian itu yang penuh keberkatan, Allah buka pintunya syurga. Puasa je. Satu jaga puasa, yang lain-lain nanti dulu. Solat duha tak payah, sebab awak memang solat duha masa jatuh miskin aja. Ada orang Melayu memperang gitu. Nabi solat duha maksimum 8. Kadang-kadang kita buat 28.
Itu tanda tak ada duit sangat dah tu. Besok dah ada duit 2 rakaat pun tak buat. Iya sungguh kan ya. Maka hak tu tak apa. Yang kita jaga puasa, maka dijanjikan tuftahu fihi abwabul jannah. Dengan puasa yang benar-benar dijaga rapi, dihilangkan semua benda-benda yang melalaikan, Allah buka pintu syurga seluas-luasnya. Jom kita berlari-lari menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asasnya apa? Puasa. Okey, maka apabila Allah sedang buka pintu syurga, yang kita nanti lagi nak buat apa? Nanggung. Nanggung. Ya Allah, bukalah dulu, nanti saya belum masuk lagi. Kejaplah. Kata gitu. Sedangkan Ramadan, kita tentang puasa je. Tentang puasa je. Nabi kata, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa, bukan puasa sunat tu, bukan puasa Ramadan, dengan iman pada Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah, dengan harap ganjaran pahala daripada Allah, bukan pujian daripada manusia, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Itu puasa. Orang yang diampunkan dosa duduk di mana? Masuk syurga. Masuk syurga. Ada lagi tak keampunan? Ada. Wa man qama ramadanu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadannya dengan apa? Salat tarawih. Kerana iman pada Allah, benar-benar ikhlas, harap ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosanya yang telah lalu. Semalam ada seorang kakak di masjid TTDI. Saya kuliah duha di TTDI, section 13 Shah Alam. Kemudian baru pergi kuliah zuhur di MITI. Ada dia tanya, dia kata, ustaz macam ni, saya nak tanya, apa hukumnya kalau waktu solat tarawih tu saya niat qada solat subuh? Kan ini perangai manusia. Saya tanya, akak tinggal solat subuh tu bila? Dah lupa ustaz. Rupanya dia tinggal solat subuh zaman Jepun attack Malaya. Kenapa sekarang baru nak qada? Katalah awak tinggal tahun lepas, Allah bagi daripada bulan Muharram sampai bulan Syaban. Kenapa Ramadan baru nak qada? Tu perangai kita sebenarnya. Maka hilanglah tarawih kita. Sepanjang masa ada 11 bulan ada, dia tak nak qada, dia datang qada pada waktu Ramadan. Kan pelik dan ajaib waktu kita. Maka imam pun usalli sunnatat tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dia usalli fardu subhi. Itu kan merapunya manusia. Merapu sungguhlah. Saya selalu kata, Aikim 2 hari lepas saya buat rakaman. Saya kata gitu juga. Kenapa perlu menunggu Ramadan baru nak qada? Sedangkan qada ini, kaedah qada yang sebenar, bila awak tertidur atau awak terlupa dalam solat, terjaga je terus solat. Awak tidur, orang perempuan menjahit baju raya sampai jam 5 pagi. Kan? Dah santai-santai sekejap di sofa, boom, lena jam 8.45 baru jaga. Oh pocon. Kan? Adakah bangun itu dia nak qada kena tunggu zuhur? Tak. Jaga je, gosok gigi, ambil wuduk dan terus solat. Malah solat ketika itu tidak memerlukan kalimah qadaan. Tak perlu. Sebab kita tu terlupa. Maka kata Nabi, salatlah kalian ketika kamu ingat dan ketika kamu sedar. Itu aja. Ini tinggal solat umur 21, tiba-tiba nak qada 71. Lepas tu nak qada bulan Ramadan, time tarawih pula tu. Bila nak dapat kebaikan? Tu perangai manusia. Maka jangan buat perangai macam tu. Disegerakan qada. Okey, baik. Kalau kita baca tadi, puasa keampunan, maka dia barakah dan syurga.
Tarawih keampunan, malah yang best lagi tarawih. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, siapa-siapa yang bersama imam solat, man shallal imam, yang orang yang solat bersama imam, yakni solat tarawih, dan tidak keluar daripada imam sehingga imam selesai solat, maka dia beroleh pahala qiyamul lail sepanjang malam tu. Jadi kita pergi solat di masjid tarawih, imam buat 23, maka kalau siapa nak, dia kena selesaikan 23. Dia bukan 8 di Gostan pergi ke belakang, bukan. Tu kan, bukan. Jadi kalau siapa yang nak dapat tu tak nak buat 23, dia kena cari masjid yang 11 lah. Boleh juga, sebab itu hadis sahih. Yang jadi masalah kita yang berumur-berumur ni, kita kata bahawa tak Ustaz, saya buat 8, kemudian saya keluar, saya simpan witir saya di penghujung malam besok ketika selepas tahajud. Itulah tandanya kita bodoh. Ya, sebab tawaran Nabi solat sehingga selesai bersama imam, pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini kita pandai-pandai pula, tak apalah, nantilah buat kemudian. Tak ada masalah dah. Maka solat tarawih ni bincang tak selesai. Bincang 8 ke 20, 8 bincang raya, tak sempat buat. Baru bincang, bahas sampai raya, tak start. Itu merapu. Maka kita orang lelaki seboleh mungkin tarawih di masjid. Orang perempuan ada pilihan. Kalau awak ada bibi-bibi kecil, susah bawa ke masjid, solat je di rumah. Solat je di rumah, buat 2 rakaat. Kemudian tengok anak-anak sekejap, buat lagi 2 rakaat. Rasa dahaga, pergi meja makan, badak berendam ada 3-4 ketul lagi. Buat lagi 2 rakaat. Ya, cukup. Ustaz, nak ada kakak-kakak itu, Ustaz nak baca surah apa? Nampak muka akak pun inna a'tayna aje. Tak payahlah manjang-manjang sangat. Dah ini, siapa yang benar-benar jaga tarawih ni, geng-geng muda. Nampak muda ni yang baru masuk ni. Semua geng-geng muda. Orang muda ni biasa kalau dia pergi masjid, dia tengok kawasan parking 8 rakaat, situ dia parking. Ya, betul. Saf pertama semua bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, darah tinggi semua. Yang ni, itu hati-hati wahai orang muda. Orang muda teguh dan sihat badannya, tapi rupa lemah imannya. Orang tua sakit tubuh badannya, tapi kukuh imannya. Jadi kalau kita tengok yang 20 rakaat tu, biasanya yang muda dah tak ada. Kan yang merangkak ada lagi kat situ. Ada yang asma ni spray 23 tu ya. Tapi tak ada masalah. Kalau tanya saya secara peribadi, saya buat 11. 8 tambah 3. Dekat sekolah tahfiz saya cukup 11. Tapi bacaannya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang aja. Jangan sebab nak buat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Macam video daripada Jawa Timur tu kan. 23 rakaat 8 minit. Ya Allah. Orang yang asma tadi mati terus. Okay, itu satu. Yang ketiga ada keampunan. Puasa keampunan, tarawih keampunan. Ada lagi tak keampunan? Ada. Wa man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam al-qadrnya. Ini pertambahan bagi ruang puasa tadi tu. Puasa jaga, puasa tu satu keampunan. Tarawih jaga, tarawih satu keampunan. Nah, Lailatul Qadr juga jaga, itu juga sebuah keampunan. Takkan nak masuk syurga lagi. Nah, tapi kita je yang tak berebut untuk melakukannya. Ya, baik. Pertama, tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka pintu syurga dengan amal-amal yang Allah bagi. Wa tughallaqu fihi abwabu jahannam. Allah kunci rapat pintu neraka. Ustaz, kalaulah kata
apa nama ni, neraka tu dikunci, tak ada orang masuk. Tak ada. Memang betul. Sukar untuk masuk neraka, sukar untuk buat dosa pada bulan Ramadan, sebab kebanyakan bulan Ramadan orang baik. Ada yang tak tutup aurat, tiba-tiba dia letak juga shawl kat atas kepala tu. Walaupun ada remoy sikit kat depan, dia tenang. Tapi yang ruginya adalah habis-habis saja Ramadan dia buka balik. Yang tu yang tak best. Kita doa supaya dia dapat kebaikan. Kita yang tak pernah pergi masjid, tiba-tiba tarawih ada di masjid, subuh tak datang. Itu ada yang perangai macam tu juga. Ada. Ya Allah, jangan pula jadi sembahyang isyak tidak, tapi tarawih buat. Itu pun bahaya juga. Hati-hati, jaga yang besar. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Masa dalam bulan Ramadan ni tak ada orang yang masuk neraka, dan sukar untuk buat dosa untuk masuk neraka sebab gambaran fenomena kebaikan keliling kita. Jangan pula bulan Ramadan kita tergedik-gedik nak buka pintu neraka yang Allah kunci. Kan ya? Maka jaga-jaga, hindarkan daripada dosa besar. Dan seterusnya, wa tughallu fihi syayatin. Allah kunci, Allah ikat atau Allah belenggu syaitan-syaitan. Hadis lain kata jin kafir juga. Ada pula orang tanya, dia kata, Ustaz, kalaulah setan ini telah dipenjara oleh Allah, macam mana ada orang yang masih meninggalkan solat dan meninggalkan puasa Ramadan? Saya kata simple saja. Setan MC, tapi kita yang jadi setan. Itu saja. Simple. Setan telah berkawan dengan kita. Setan jadi kembar kita 11 bulan. Daripada bulan Muharram sampailah bulan Syaban. Memang dia bergabung dengan kita. Akhirnya datang bulan Ramadan, dia MC. Maka kita tak MC, maka kita perangai lebih, kadang-kadang kita lagi setan dari setan. Itu satu manusia ada sedemikian. Maka jom kita belajar untuk mengelak daripada hasutan atau talbis iblis, tipu muslihat iblis. Fihi lailatu khairum min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu bukan hanya pintu syurga dibuka, bukan hanya pintu neraka ditutup, bukan hanya syaitan dibelenggu. Ada satu malam di dalamnya, seandainya mereka beribadah, pahalanya lebih kurang 84 tahun hidup beramal. Lebih khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia duduk kat mana? 10 yang terakhir atau 10 ganjil yang terakhir. 21, 23, 25, 27 dan 29. Ustaz, katakanlah orang tu dia memang pilih yang ganjil tu saja. Apa hukumnya? Hukumnya lebih baik daripada awak langsung tak buat. Kenapa? Disebabkan itu memang Nabi offer kita begitu. Nabi kata daripada 30, kalau siapa boleh beramal penuh 30 tu kuatlah. Siapa boleh beramal 10 yang terakhir tu lebih banyak lagi, kuatlah. Siapa yang tak mampu, dia boleh dapat 21, 23, 25, 27 dan 29. Alhamdulillah, cukup. Kerana Nabi menyatakan carilah malam Al-Qadr pada 10 ganjil yang terakhir. Udah? Perasan tak tawaran besar daripada Allah? Umat Nabi Muhammad SAW ni umur mati dia muda. Nabi 63 kan, yang lain-lain 60, 70. Kalau ada sampai 70 ada bonus dan dividen yang Allah bagi kan. Tapi sekarang ni pula tu, kalau kita tengok atas jalan raya, yang mati muda-muda belaka. Tok Wan, atuk dia tak mati, bapak tak mati, mak tak mati, anak mati. Angkat tayar wai suku, dah macam 3 suku. Tu pun satu juga. Kadang-kadang keliru kita. Saya ni dengan isteri saya, 1 minggu saya rasa dalam 5 hari atas highway. 2 hari je jalan biasa. Ini kejap lagi terus pergi Perak, Jawatan Agama Islam Negeri Perak. Ada 2 program sampai besok. Lepas tu daripada sana terus pergi Sabak Bernam dan sebagainya. Balik daripada situ pergi ke Melaka. Maka atas highway ni memang selalu. Dan kadang-kadang bila kita bawa kereta, saya bawa kereta laju 18, 200, 220.
Kita kalau beli kereta 2.5 lari 250. Kau tidak rugi. Kalau nak bawa slow, beli Azia. Ya, semua bawa. Dalam keadaan kita laju, tengok-tengok lagi Superman 3-4 orang ziu. Ay ya Allah. Besar betul insurans dia orang ni. Sangat takut dan kita risau. Maka jom kita belajar untuk menerima tawaran besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya ulang hadis ni sebelum kita baca doa tentang hadis untuk masuk bulan Ramadan. Kata Nabi SAW telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dengar betul-betul, Ramadan, bulan yang ke-9. Ramadan syahrul mubarak, di dalamnya ada keberkatan. Kenapa kita sombong benar tak nak sambut keberkatan yang disediakan Allah? Dan keberkatan itu bertahan dan dapat diperolehi oleh kita masing-masing asasnya atas puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna, jangan cakap benda yang bukan-bukan, jangan buat benda yang mengapu-mengapu. Jangan cakap guna bahasa-bahasa yang lucah. Orang lelaki, tahankan sedikit mata. Waktu buka Facebook kan sekarang ni tak ada border. Tu orang gambar pelik-pelik datang. Lalu terus pergi macam tu, jangan lalu singgah sekejap gitu. Iya sungguh. Jaga sikit. Kerana yang kita perlu jaga tentang puasa ni bukan sekadar makan dan minum. Puasa kita daripada akal. Akal kita sentiasa berfikir tentang kebaikan. Mata kita memandang ke arah kebaikan, telinga mendengar kebaikan, mulut berbicara yang baik-baik, hati husnuzan, prasangka baik dengan Allah Ta'ala, tangan buat benda baik, kaki langkah ke arah kebaikan. InsyaAllah yang lain Allah bantu. Ustaz, ada tak buat dosa? Ustaz pun buat dosa. Tapi jangan sengaja melakukan terutama dosa besar. Dosa kecil itu minta maaf lah. Walaupun kita besar tapi dosa kecil ada juga. Kan? Maka sebab itu kita rebut peluang dan jaga puasa Ramadan dengan baik. Mulakan tarawih dengan niat yang ikhlas. Pagi-pagi. Tak payah baca niat susah-susah dekat masjid dengan surau. Kadang-kadang sudah macam tadika. Nawaitu sauma ghadin. Tak payah. Awak dah tua lagi bangka. Itu tadika je. Cukup sekadar niat dalam hati. Atau bila kita ingatkan anak beranak, jangan lupa besok sahur, puasa. Itu cukuplah tu niatnya. Ini silap-silap, bukan nawaitu usalli. Usalli sauma ghadin 4 rakaatin. Tu dia. Puasa 4 rakaat. Ya Allah. Udah. Sahur kata Nabi, barang siapa yang melewatkan sahur dan mengawali berbuka, maka dia sentiasa berada dalam keberkatan. Sahur paling baik. Sekarang ni kita masuk 6 suku, contohnya subuh. Pukul 6 sahur paling baik. Itu kaedahnya. Kita udah jam 4 pagi sahur. Lepas tu tidur lena pukul 8 baru berbuka. Tak. Nabi bersahur hanya minum air dan beberapa butir kurma, atau kadang-kadang makan roti yang keras. Kita kalaupun roti gardennya, buang kulit luar lagi pula tu. Kurma Nabi makan 3 biji 7 biji, ikut kita lah, jangan makan 1 kotak je. Sudah cukup. Tapi kita orang Melayu kena makan nasi. Sama, saya kena makan nasi. Saya berbuka saya tak makan nasi. Alhamdulillah bulan Ramadan boleh turun 5 kilo. Raya kedua 7 kilo naik. Jadi bulan Ramadan saya tak makan nasi waktu berbuka, tapi waktu sahur je. Okay, boleh tak? Boleh. Tapi jangan sahur. Rupa lauk sahur dah macam kenduri arwah. Ni apa benda ni? Jadi 15 minit tak cukup nak makan sebab lauknya banyak. Kau makan pagi-pagi asam pedas ikan pari, kau tak pedih perut ke? Tapi nak buat macam mana orang Melayu memang begitu. Maka okey, bayangkan kalau sahur dah macam kenduri arwah, berbuka kenduri kahwin. Bila nak berjimat cermat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey? Baik. Jadi itu selesai. Dan kita jangan lupa cari atau berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Usaha. Dan paling ringan usahanya, kata Ubadah As-Samit, salat jamaah Isya dan salat jamaah subuh di 10 yang terakhir.
Man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isya berjamaah baginya pahala qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subhi fi jama'ah fa ka'annama qama al-laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah maka pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tidur ni awak mimpi Hushyar alam sehti hai, mimpi फिर भी ये चुप रहती है. Sampai subuh, tapi tidur kita itu qiyamul lail. Tapi mengikut persen kita lah. Orang yang beribadah banyak, dia dapat Lailatul Qadar dengan persentage yang tinggi. Kita dapat juga Lailatul Qadar, tapi dengan persentage tidur-tiduran kita. Tapi dapat. Itu paling kurang. Jadi kita cubalah berusaha. Dan untuk penutupnya, ya, dalam 2-3 minit ni, siapa nak dapat semua keberkatan itu, ikut kaedah Nabi. Riwayat daripada Talhah bin Ubaidillah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Talhah bin Ubaidillah kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nampaknya hilal, anak bulan, atau diberitahu bahawa anak bulan nampak, qala, lalu Nabi pun baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pendek je. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi nak, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hilal dan anak bulan Ramadan ini yang datang kepada kami ini sebuah keberkahan dan keberkatan dalam Ramadan kami, meneguhkan iman kami, dikurniakan keselamatan kami dalam bulan Ramadan ini, dan memperkasakan Islam kami. Tuhan kami dan Tuhan mereka adalah sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memulakan Ramadan dengan doa ini, moga-moga dia di dalam kurnia Allah, yakni seperti hadis yang kedua tadi. Jadi insya-Allah saya akan share doa ini dengan siapa selalu duk WhatsApp saya tu? Haji Zamri. Saya akan sharekan, nanti boleh masuk share dalam grup. Moga-moga setiap orang, imam-imam yang kalau ada kat sini, ya, JK masjid, bila berada pada hari anak bulan nampak tu di masjid masing-masing, tolong ajak ramai-ramai baca dengan diketuai oleh AJK Masjid. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan. InsyaAllah sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa-siapa yang ada keinginan untuk buat kebaikan, nak sedekah kepada pusat tahfiz saya pada tengah hari ini dialu-alukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.